Ini kisah Julaibib. Dari kecil sampailah sekarang memang kita selalu dengar tentang kisah-kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka bersama-sama berganding bahu untuk menyebarkan dakwah Islam. Kisah-kisah ni memang dah tak asing lagi dalam hidup kita. Setiap daripada mereka ni mempunyai karakter yang berbeza-beza. Kalau Umar Al-Khattab seorang yang tegas dan berani, Abu Bakar pula seorang yang setia dan lembut. Kalau Uthman bin Affan pula terkenal dengan sifat dermawannya, manakala Abu Hurairah pula seorang yang sangat penyayang dengan kucing sehinggakan beliau digelar sebagai bapa kucing. Tapi kan dalam ramai-ramai sahabat Nabi SAW ni, korang pernah dengar tak mengenai seorang sahabat yang kurang baik rupanya? Mesti ada antara korang yang tak pernah tahu kan tentang kisah ni. Untuk story kali ni, saya akan bercerita mengenai kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Julaibib. Assalamualaikum guys and welcome back to Tuan Hoshi. Terima kasih pada yang dah subscribe channel ni. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. So let's go. Hari ni hari Jumaat, jadi saya akan banyak bercerita tentang kisah-kisah Islami. Julaibib ni guys, kalau korang nak tahu, beliau merupakan seorang lelaki Ansar yang tinggal dekat Madinah. Nama Julaibib ni asalnya daripada perkataan jalbab. Jalbab ni pula adalah tubuh badan yang kecil. Julaibib ni dikatakan seorang lelaki yang sangat miskin dan cacat guys. Badannya pula kecil dan juga bongkok. Sebab itulah beliau dinamakan jalbab. Paling kesian sekali, beliau langsung tak pernah kenal siapa pun ahli keluarga beliau, termasuklah mak ayah dia sendiri guys. Pada zaman dulu lah, Arab jahiliah dulu, dekat tanah Arab ni, bagi diorang puak dan keluarga ni adalah segala-galanya. Untuk diorang yang tak ada family, tak ada sesiapa, diorang ni kenalah hidup seorang-seorang. Tak ada siapa pun nak tolong ataupun nak lindung bila terjadi apa-apa guys. Oleh sebab Julaibib ni tidak memiliki paras rupa yang baik, lepas tu badan dia pula kecil, jadi tak ada siapa-siapa, even lelaki yang nak berkawan dengan dia. Dah lah diorang ni tak nak kawan, diorang pula layan Julaibib ni dengan teruk dan kejam guys. Jadi Julaibib ni pun berkawanlah dengan kaum-kaum wanita dekat situ, sebabnya wanita ni kan terkenal dengan sifat lemah lembut dan mudah simpati. Jadi Julaibib ni pun rasa macam seronok, selesa dan rasa sangat selamat bila berkawan dengan kaum wanita dekat situ. Kalau korang nak tahu, baginda Rasulullah SAW ni merupakan seorang yang sangat sensitif terhadap perasaan orang-orang di sekelilingnya. Ada suatu hari ni ketika Rasulullah SAW pergi ziarah ke sebuah rumah sahabat keluarga Ansar dekat Madinah. Keluarga yang Rasulullah SAW nak pergi ni memang terkenal lah dekat situ, sebabnya diorang ni ada seorang anak perempuan yang memang sangat cantik dan juga solehah guys. Sampai kan semua yang tinggal kat situ cakap memang tak ada dah mana-mana perempuan yang boleh lawan kecantikan anak perempuan dari keluarga ini guys. Bila Rasulullah SAW sampai je, tuan rumah ni pun jemputlah masuk ke dalam rumahnya dan bagi layanan yang sangat baik dekat baginda. Lepas tu Rasulullah SAW pun berkata, "Aku ingin mengahwinkan anak perempuanmu." Tuan rumah tu pun gembira lah bila dengar Rasulullah SAW cakap macam tu. Dia pun cakap lah, "Wahai Rasulullah, berita ni akan menjadi penyejuk mata buat keluarga kami." Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Aku tidak menginginkan anak perempuanmu buat diriku sendiri. Aku ingin mengahwinkannya dengan Julaibib." Selepas dengar je Rasulullah SAW bercakap macam tu, muka lelaki tadi tu terus berubah guys. Dia betul-betul terkejut lah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Disebabkan tak nak bagi Rasulullah ni kecil hati, lelaki tu pun minta lah izin nak bincang dulu dengan isteri dia mengenai perkahwinan anak perempuan dia tadilah. Cerita mula-mula tu bini dia macam happy gila lah kan. Yelah, dia ingatkan anak dia ni nak berkahwin dengan Rasulullah. Tapi lepas je lelaki tu terang cakap bukan Rasulullah tapi Julaibib, bini dia pun sangat marah lalu menjerit, "Julaibib? Demi nyawa, kita tidak akan mengahwinkan anak kita dengannya." Masa diorang dalam perjalanan nak pergi jumpa Rasulullah SAW, anak perempuan lelaki ni pun bertanyalah dekat mak ayah dia apa yang diorang tengah bincangkan. Mak dia pun bagi tahulah yang Rasulullah SAW bersadar nak jodohkannya dengan Julaibib. Lalu perempuan tumbuh cakaplah dekat mak dia, "Adakah ibu mahu menolak cadangan yang dikemukakan oleh utusan Allah? Hantarkan daku kepadanya. Sesungguhnya dia tidak akan membawa kerosakan kepadaku." Sampai dekat sana, perempuan ni pun bagi tahulah dekat baginda tentang keputusan dia. Lepas dengar je keputusan yang perempuan tu dah buat, Rasulullah SAW pun berdoalah kepada Allah, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan untuknya, hindarkanlah hidupnya dari kesusahan dan kesengsaraan." Akhirnya diorang berdua ni pun berkahwin lah. Rumah tangga diorang ni memang sangat-sangat bahagia, sama-sama dilayan baik
baik dan hormat antara satu sama lain. Tapi tak lama selepas tu, Julaibib ni bagi tahulah yang dia nak ikut Rasulullah untuk keluar berdakwah. Tengah dalam perjalanan tu, tiba-tiba diorang ni diserang oleh sekumpulan kaum musyrikin. Dipendekkan cerita, diorang pun bertempur lah. Bila habis dia bertempur, semua dah kembali okey. Baginda Rasulullah SAW pun bertanya kepada sahabat-sahabat, adakah kamu kehilangan sesiapa? Sahabat-sahabat Rasulullah pun senaraikanlah nama-nama ahli keluarga serta sahabat terdekat orang. Lepas tu Rasulullah SAW ni pun kemudian berkata, sesungguhnya aku kehilangan Julaibib, carikan beliau untukku. Disebabkan Julaibib tak ada keluarga dan juga sahabat rapat, diorang semua tak sedar yang dia ni dah hilang guys. Lepas dia dengar Rasulullah cakap macam tu, diorang semua mulalah cari Julaibib. Akhirnya jumpa juga. Diorang jumpa mayat Julaibib ni terbaring dekat atas tanah guys, dikelilingi pula dengan 7 mayat kaum musyrikin. Melalui mayat-mayat tu, Julaibib ni dah pun berjaya bunuh 7 orang kaum musyrikin sebelum akhirnya dia sendiri terbunuh guys. Rasulullah SAW pun berdiri di hadapan tubuh badan Julaibib dan berkata, Julaibib telah membunuh 7 musyrikin dan beliau pula terbunuh. Sesungguhnya lelaki ini merupakan sebahagian daripada diriku dan aku juga merupakan sebahagian daripada dirinya. Rasulullah SAW sebut ayat ini sebanyak 3 kali guys, 3 kali. Lalu baginda Rasulullah SAW pun angkat tubuh badan Julaibib ni dan letak di pangkuan baginda. Lepas tu pula baginda sendiri yang gali dan kuburkan jasad Julaibib. Di saat semua manusia lain hina dan sisihkan Julaibib ni, Rasulullah SAW pula bertindak sebaliknya. Buat pertama kali dalam hidupnya juga, Rasulullah lah insan pertama yang tunjukkan rasa hormat serta ihsan kepada Julaibib. Dan di saat Julaibib dah hilang harapan, ada pula wanita yang mencintainya dan melayannya dengan rasa hormat dan juga baik guys. Allah telah mempertemukan beliau dengan isterinya yang sangat cantik, solehah dan juga berakhlak mulia. Siapa sangka si hodoh yang dihina di pulau ni mendapat jodoh yang baik dan jelita, malah meninggal pula dalam keadaan syahid guys. Sayangnya sampai sekarang tak ada rekod ataupun hadis yang mencatatkan nama wanita solehah yang telah mengahwini Julaibib, sebabnya dia merupakan antara contoh yang terbaik dan memiliki akhlak sebenar seorang wanita solehah. Kisah Julaibib ni sebenarnya telah memberi harapan kepada siapa-siapa pun yang selalu rasa tersisih dalam masyarakat bahawa setiap orang mampu untuk berjaya dan membawa perubahan asalkan kita semua bertakwa kepada Allah. Dan contohilah akhlak mulia Rasulullah SAW, bagaimana baginda melayan seseorang tanpa perlu melihat kepada fizikal semata-mata. Tunjukkanlah ihsan kepada siapa-siapa yang memerlukan dan janganlah kita menghina orang lain yang serba kekurangan berbanding diri kita sendiri guys. Salam salawat dan sejahtera buat baginda junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi itu saja guys, jangan lupa like, comment dan subscribe, dan saya mohon maaf sekiranya saya ada tersalah kata atau terguris hati sesiapa. Kalau korang ada cadangan video untuk Tuan Hoshi, silakan korang boleh komen dekat ruangan bawah. Okey, jumpa lagi. Salam Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.